Zombie Apocalypse. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Okey, jadi kita sambung kelas PDPR kita kepada tajuk yang terakhir dalam topik yang terakhir dalam tajuk wang, iaitu penyelesaian masalah lah. Okey, selesai masalah. Okey, jadi kita pergi kepada cerita dia. Untuk penyelesaian masalah, apa yang perlu kamu lihat adalah, yang perlu kamu perhatikan adalah, yang pertama sekali lah kamu kena baca cerita dia sampai habis dulu. Okey, dah baca cerita, kamu kena lihat jadual. Okey, tengok gambar. Okey, tengok semua-semua, perhatikan betul-betul dulu. Pastikan maklumat ni semua dah ada. Kemudian baru kamu boleh pergi kepada soalan. Kemudian keluarkan soalan dia. Keluarkan soalan, nampak ni. Jadi, yang keluarkan soalan ini yang dibuat ni lah. Ini yang dibuat, keluarkan soalan. Bila dah keluarkan soalan, baru kita nak fikirkan cara. Sebelum kita nak buat dulu, kita kena fikir dulu cara. Apa cara dia? Okey, kalau ikut buku teks, dia kata sini, soalan dia kata harga peralatan komputer, harga peralatan komputer, jumlah harga peralatan komputer, jumlah. Jadi kamu kena tahu jumlah. Jumlah ini operasi apa? Jumlah ini adalah operasi tambah. Okey. Tambah. Tambah berapa? Tambah 3. Nampak? 1, 2, 3. Ni jumlah. Okey. Kemudian dah kamu dah dapat itu, ni namanya ayat matematik. Kena buat ayat matematik. Kemudian dah dapat matematik tu, barulah pergi kepada penyelesaian dulu. Kalau ikut markah, ini kamu dah dapat 1 markah dah. Dan ini 1 markah lagi, 2 markah. Yang ini hanya penguat dia. Maksudnya kalau macam kamu nak berhujah, kalau dalam mahkamah katakan, kamu nak, ni bukti lah, bukti. Ataupun bukti dia lah. Bila hakim tanya apa bukti dia, ni bukti dia. Okey. Sedangkan kamu dah ada dia punya ni, teori dia dah ada. Kamu dah ada, okey, orang ni dah merompak, okey, merompak bank pada sekian-sekian hari bulan dengan gini. Betul? Kita tanya apa bukti dia? Ni bukti dia. Jadi ni bukti dia. Maksud dia, kalau hakim tak nak tengok bukti pun sebenarnya dah dapat dah. Kamu dah dapat markah dah. Okey, ni bukti dia. Okey, jadi tu cerita dia. Okey, untuk yang pertama. Yang seterusnya adalah, kita tengok yang kedua, macam masa juga, kena baca cerita dia. Kamu kena baca cerita sampai habis. Baca hingga habis. Okey, hingga habis lah. Okey. Kemudian barulah kamu keluarkan dia punya soalan dia. Apa dia soalan dia? Dia nak tahu berapa baki terkini. Okey, kemudian kamu ambil baki ini. Baki ni operasi apa? Baki ni adalah operasi tolak. Jadi kamu tahu bahawa di situ ada operasi tolak. Okey. Kemudian dia ada operasi tolak. Kemudian mau kita tengok balik. Fahami soalan cerita dia, nampak ni dia buat dalam bentuk jadual. Kalau boleh buat macam ni baguslah. Okey. Wang masuk. Wang masuk ni maksud dia apa? Wang masuk ni adalah tambah. Wang keluar ni adalah tolak. Itu maksud dia. Jadi daripada cerita itu dia buat jadual. Ini kalau dapat buat ini memang terbaik lah. Kalau kamu boleh buat ini. Okey. Jadi wang masuk ni 85,000, kemudian wang keluar 27,000, kemudian wang masuk lagi 33. Jadi ada 2 operasi, 2 kali tambah dan sekali tolak. Jadi maksud dia macam ni lah. Kamu tolak dulu. Ini tambah ni sebenarnya maksud dia mula. Jadi ni tambah. Jadi ada 2 operasi. Ini ayat matematik. Okey. Ini ayat matematik. Okey, kemudian kamu selesaikan macam biasa, kamu akan dapat jawapan. Jadi sini 1 markah. Kalau dalam peperiksaan lah, ini 1 markah. Okey, dalam peperiksaan ataupun dalam ujian lah, ini 1 markah, ini 1 markah. Yang ini adalah bukti dia lah, bukti dia. Okey, perlu ada, dia bergantung pada pemeriksa lah, bergantung pada hakim lah. Okey, kalau hakim tu jenis tak apa, dia percaya ke peguam tu, dia tak perlu tunjuk bukti, kata-kata dia pun dah cukup. Okey, kalau hakim tu tak kenal, dia nak bukti. Jadi nak selamat, kena ada bukti lah. Okey, nak selamat ni kena ada lah, nak selamat.
Kalau nak dapat markah confirm. Tapi kalau pemeriksa tu bagus, dia dah yakin, dia betul bagi markah. Satu markah, satu markah. Okey, ini tak ada markah Ini tak ada markah. Okey. Jadi apa yang penting sekarang ni ialah kamu kena baca cerita dia sampai habis. Kemudian sini kamu kena tahu dia menggunakan wang dia. Kemudian dia masuk, ni masuk. Masuk ini masuk dia tambah. Okey, masuk tambah. Kemudian dia uh, menggunakan, guna ni maksud dia tolak. Okey, tolak. Jadi ada tambah dan juga tolak. Kemudian baki, kita tahu baki dah tolak lah. Okey, kita tahu baki dia tolak. Maksud dia tambah 2 ni, kemudian dia tolak ni pun boleh. Dia nak tolak dulu pun boleh, tu pulang lah. Okey. Okey, seterusnya kita pergi kepada situasi yang ketiga. Seperti biasa, ni cerita tentang kamera litar tutup ni. Okey. Baca cerita dia sampai habis. Ni yang utama, dia baca cerita sampai habis. Kemudian baru kamu gariskan. Kalau saya suruh gariskan ni. Gariskan soalan. Okey. Gariskan soalan, kemudian bulatkan nombor yang terlibat. Ni nombor. Ini nombor. Okey. Jadi apa operasi dia? Okey, dia nak tahu kos untuk kos. Bila kos ni maksud dia jumlah dia lah, jumlah. Kos ni jumlah lah. Okey, jumlah. Jumlah ni maksud dia 2. Tambah atau darab. Okey, tambah atau darab. Jadi, tambah atau darab. Yang mana sesuai? Kita tengok pula. Bila ada kos, jumlah dan ada bilangan di belakang dia, ini adalah darab. Sebab tu dia guna operasi darab. Tapi kalau nak tambah boleh tak? Nak tambah boleh, tak ada masalah. Okey, nak tambah boleh, tak ada masalah. Okey, tetapi kalau kamu baca benda ni, kamu tahu ini adalah operasi darab. Jadi darab ini ayat matematik dia, 1 markah, dan ini jawapan dia 1 markah. Ini adalah dia punya bukti dia. Okey. Boleh ada, perlu ada. Kalau ada, alhamdulillah terbaik. Kalau tak ada pun tak ada masalah. Okey, tetapi nak selamat biar adalah. Okey. Okey. Boleh yang tu Okey, seterusnya yang keempat ialah sebuah syarikat membutuhkan. Okey, baca cerita dia macam biasa, nampak ni. Yang ni lagi bagus sebab dia dah gariskan. Apa ni nombor yang terlibat? Nampak nombor 1 nombor. Kemudian 1 nombor, ada 2 nombor yang terlibat. Kemudian soalan dia jumlah peruntukan sama banyak, nampak ni dia gariskan sama banyak. Sama banyak apa dia? Bahagi. Kemudian amount yang diterima, maksud dia berapa yang diterima. Okey, yang diterima oleh sebuah. Satu, sebab tu dia kuat bahagi, jadi bahagi. Jadi kita tahu dia adalah bahagi. Okey, sebelum bahagi tu dia kata dia ada 2 sebulan. Sorry, sini saya terlupa. Dia kata sini sebulan. Okey. Sebulan. Sebulan. Okey, sebulan. Yang ni dia kata peruntukan setahun. Jadi kamu tahu setahun adalah 12 bulan. Okey. Jadi nak sebulan. Jadi mula-mula kamu kena darab dulu. Jadi jumlah ni, jumlah setahun. Sekejap saya padam balik. Nak bagi kamu betul-betul faham. Okey. Okey. Sini. Jumlah peruntukan setahun. Ini jumlah tambah setahun ini sebenarnya dia bukan perkataan tau. Dia adalah 12. Jadi kamu kena darab. Sebab tu dia darab. Kalau kamu pasang, kenapa sini darab? Sebab kat sini. Setahun ni. Setahun. Jadi kamu kena baca. Sebab tu kena baca cerita dia dulu. Jangan terus jawab. Baca cerita dia dulu. Jadi 12. Kemudian baru sama banyak. Baru bahagi dengan 7. Okey. Jadi itu cerita dia. Okey. Seterusnya. Yang kelima adalah kos mengubah suai. Okey, sama juga. Kamu baca cerita dia, baca sampai habis. Kalau boleh 2 kali baca, 2 kali baca. Okey. Dah siap baca, baru kamu gariskan ataupun bulatkan dia punya nombor. Ni nombor. Pertama. Nak senang kamu garis dah. Pertama, kemudian 5 kali. Apa ni? Ni nombor. April, Mei, Jun ni. April, Mei, Jun. Ini tak perlulah sebab dia bukan nombor. Nombor ini. Okey. Kemudian bayar ansuran sama banyak. Okey. Jadi sama banyak. Jadi macam mana kita nak tahu? Okey. Sekarang ni dia kata
gambar dia, dia kata mewakili, dia kata A, berapakah bayaran yang dibuat sehingga Jun? Sehingga Jun maksud dia April, Mei, Jun. Maksud dia berapa? 3 bulan. Tapi sebelum tu, kamu kena bahagi dulu. Kenapa kena bahagi? Sebab dia kata ansuran sama banyak sebanyak 5 kali. Jadi kamu kena bahagi dulu 5. Kemudian kenapa darab 3? Sebab dia nak bayaran tu dia buat sehingga Jun. Sebab tu kena darab 3. Okey? Boleh ya? Okey, yang kedua, berapakah baki bayaran? Baki ni apa? Selepas Jun nanti. Baki adalah tolak. Jadi, nampak sini, jumlah bayaran dah 75,000. Kemudian dah guna 45,000. Jadi, kamu tolakkan dia akan dapat 30,000. Nampak Itu cara dia. Yang penting sekali dah kamu kena baca cerita dia. Kemudian kamu kena gariskan nombor ataupun bulatkan nombor yang terlibat. Kemudian kena bulatkan dia punya perkataan dia. Sama banyak ni adalah bahagi. Jumlah adalah tambah. Jumlah dengan bilangan, dia jadi darab. Okey? Okey, kita tengok pada contoh. Contoh yang pertama. Okey, kita tengok sini. Kita baca dulu cerita dia. Kutipan sumbangan kebajikan sebanyak RM85,475 dan 80 sen diagihkan kepada 3 buah rumah kebajikan. Rumah anak yatim, Fikrah dan Cahaya masing-masing menerima RM25,630 dan RM19,570 dan 50 sen. Selebihnya diterima oleh Rumah Kebajikan Warga Emas. Okay, ini cerita dia dah habis. Okey, kemudian kita bulatkan dulu nombor yang terlibat. Nombor yang pertama, kutipan sumbangan sumbangan rumah kebajikan. Kita kena buat ni. Gariskan. Okey. Yang kedua, diagihkan kepada 3 buah. Okey, 3 buah, 3. Kemudian ni Fikrah dapat banyak ni. Kemudian Cahaya dapat banyak ni. Okey. Itu dia punya cerita. Selebihnya, ni selebihnya. Selebihnya adalah baki. Baki adalah tolak. Okey, kena faham tu. Lepas itu baru kita pergi kepada soalan dia. Okey, berapakah jumlah wang yang diterima oleh Rumah Kebajikan Fikrah dan juga Cahaya? Jumlah wang adalah tambah. Itu yang kamu guna tahu. Jadi buat ayat matematik dulu. Ayat matematik dia apa yang terlibat? RM 25,630 tambah RM 19,570 dan 50 sen sama dengan Y. Okay, ini. Kemudian kalau kamu boleh congak, kamu jawab tu jawapannya berapa. Tapi kalau kamu tak boleh, kena ada bukti dia. Okey. Ini jangan risau kalau kamu tak tunjuk bukti ni pun sebenarnya tak ada masalah. Kalau bagi saya tak ada masalah. Sebab dalam periksa, bila ada pengawal semua, tak mungkin kamu ada kalkulator. Okey, jadi maksud kamu dah kira, cuma kira di tempat lain. Itu je. Kalau saya lah, tapi kalau cikgu lain saya tak tahulah. Okey, ni 6, 7, 12, 1, 10, 15, 1, 4. Jadi jawapan dia kamu akan dapat RM 45,250. Kalau kamu kira macam tu pun tak apa. Okey, ni sebagai bukti saja. Yang penting ni. Okey, sebab tu bukti ni tak ada RM pun tak apa. Sebab atas ni dah ada RM, bawah ni dah ada RM. Ini pengiraan saja. Okey, kemudian yang B pula. Yang B dia kata hitung sumbangan yang diterima oleh Rumah Kebajikan Emas. Jadi macam mana kita nak buat? Tolak. Sebab dia selebihnya. Warga emas terlebihnya tolak. Jadi tolak yang mana? RM, ni yang petik dia RM 85,475 dan 80 sen. Tolakkan dengan ini. Kenapa tolak ini? Ini adalah jumlah 2 rumah tu. RM 45,200 dan 50 sen. Jadi bila kamu tolak, kalau kamu tak boleh nak tolak macam tu, kamu boleh buat kira lah. 85,475 dan 80 sen. Tolak dengan 45,200 dan 50 sen. Jadi boleh tolak sini dah 3.
0.572 sifar dan 4. Jadi jawapan dia adalah RM 40,275 dan 30 sen. Okey. Okey, yang seterusnya kita tengok sini. Gambar menunjukkan harga sebuah motosikal. Sebuah syarikat pengangkutan Masuri Jaya membeli 9 buah motosikal untuk keperluan perniagaannya. Berapakah harga 9 buah motosikal itu? Okey, jadi yang ini kita gariskan. Okey. Dia kata sini membeli 9 buah. Ada 9 buah dan harganya di sini sebab tu kena tengok. Okey. Sekarang ni dia nak tahu berapa harga 9 buah. Jadi kamu tahu bahawa jumlah dengan ada bilangan dia adalah darab. Jadi kita terus darab je. Jadi dia akan jadi RM 6,506 dan 98 darab 9 sama dengan ini. Kemudian kalau kamu boleh darab biasa ataupun boleh buat darab pelangi, okey. Dia akan jadi sini 54. Ini 45. Yang jadi sifar 54, 81, 72. Okey. Jadi bila kamu tambahkan dia akan jadi RM 2, 8, 12, 6, 5, 8, 5. Okey, sekarang ni mana titik perbelahan dia? Di sini. Jadi jawapan dia macam tu. Okey, sebab tu jadi macam tu. Kalau kamu nak buat darab biasa pun boleh. Dia akan jadi 6,506 darabkan dengan 98 darabkan dengan 9. Dari sini 2, 7, 81, 88, 8, 54, 82, 54, 62, 6. Dia akan jadi sini 6, 45, 5, 4, 54, 50, 8. Jadi sama juga jawapan dia. Okey? Sama. Okey, boleh Okey, seterusnya contoh yang ketiga yang terakhir, okey, iaitu syarikat Bintang Mas. Okey, kita baca dulu. Syarikat Bintang Mas memperuntukkan sebanyak RM87,750 untuk program tuition harapan. Wang itu diagihkan sama banyak kepada 13 buah sekolah menengah. Berapakah wang yang diterima oleh 3 buah sekolah menengah? Okey, soalan dia nak berapakah wang yang diterima oleh 3 buah sekolah. Okey. Kemudian kita tengok cerita dia. Okey, dia punya nombor dia yang pertama ini. Nombor yang kedua adalah ini. Okey. Kemudian kita tengok mana operasi. Sama banyak. Sama banyak adalah operasi bahagi. Okey. Kemudian itu satu. Kemudian wang yang diterima. Wang, berapakah wang? Wang ni boleh katakan jumlah. Dia tak akan sebut jumlah dan sebut wang yang diterima oleh 3 buah bilangan. Ada bilangan. Maksud dia, dua-dua ni adalah operasi darab. Okey. Jadi yang mana kena buat dulu? Kena buat bahagi dulu. Sebab bahagi ayat dulu. Okey. Jadi dia akan jadi macam ni lah. Ayat matematik kamu dia akan jadi macam ni. Kemudian dah siap itu, kamu susun dia dalam bentuk matematik supaya orang faham. Dia akan jadi RM 87,750 bahagi dengan 13 darabkan dengan 3 sama dengan Y. Nampak? Ini pun kalau dalam ujian, dalam peperiksaan, dia akan dapat 1 markah. Nampak? Itu je. Daripada sini, kamu gagalkan itu, kamu tukar kepada nombor. Itu saja. Kamu dah berjaya dah dapat 1 markah. Kemudian kamu kira, kamu akan dapat 1 markah lagi. Okey, sekarang kita nak bahagi. Okey, kita nak bahagi. Saya buat bahagi potong lah. Okey, sebab ruangan saya sempit. Tapi kalau kamu nak buat bahagi lazim, tak ada masalah. Okey, jadi sifar 13 lah. Kita tulis sini sifar 13. 1 dan 3, dia akan dapat 3. Kemudian 2, 6, dia akan dapat 13, dia akan dapat 26. 3, 9, dia akan dapat 39. 4, 12, dia akan dapat 52.
Kemudian 5, 15, dia akan dapat 65. Okey. Kemudian 6, 18, dia akan dapat 78. Kemudian 7, 21, dia akan dapat 91. 8, 24, dia akan dapat 104. 9, 27, dia akan dapat 117. Yang situ lah, 10 nanti dia akan dapat 130 lah. Okey, 10, 30, dia akan dapat 130. Jenis CV dia. Jadi kita tahu 13 okey, dengan 87. 87 yang hampir adalah 70. 8 dia adalah 6. Jadi kita potong sini 6. Okey. 87 tolak 78, dia akan dapat jawapan dia adalah 9. Jadi baki 9 lah. Okey, 97. 97 dengan 90, satu dia 7. Dari sini potong 7 dia akan baki 6. Okey, 65. 65 dia akan dapat C. Sini dia akan adalah 5. Jadi sini adalah 5. Kemudian sifar. Jadi dia akan dapat RM 6,750 untuk sebuah. Okey, untuk sebuah. Kalau 3 buah, jadi kamu darabkan dia RM 6,750 darabkan dengan 3. Okey, jadi dia akan dapatkan sini 18, 21, 15 dan sifar. Jadi bila kamu tambahkan dia, letak RM, akan dapat sifar 5, 2, 10, 1 dan 2. Jadi dia akan dapat 20,250. Okey? Jadi itu contoh dia. Boleh faham Ingat kena baca cerita dia sampai habis, kemudian kamu kena baca cerita dia sampai habis, kemudian kamu kena gariskan dulu mana soalan dia apa yang dia nak, kemudian kamu kena bulatkan ataupun gariskan mana nombor yang terlibat, kemudian cari perkataan yang menunjuk kepada operasi. Okey? Boleh Okey.